Ayat seterusnya, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa. Ayat ini dan seterusnya menceritakan bagaimana keseronokan golongan kanan bersama dengan isteri-isteri yang diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang sangat sempurna dari semua sudut untuk melayani mereka. Allah Ta'ala sebut inna ansha'nahun, sesungguhnya kami cipta mereka ni dengan insya'ah, dengan ciptaan yang sangat istimewa. Timbul persoalan, siapakah isteri-isteri yang dicipta dengan ciptaan yang istimewa itu? Mereka itu adakah mereka bidadari atau isteri mereka di dunia dahulu? Isteri orang beriman atas dunia. Maka ayat ini ditafsirkan kepada beberapa tafsiran. Sebahagian ulama menafsirkan mereka ialah bidadari syurga yang cantik dan sangat sempurna, dicipta secara terus bukan melalui kelahiran dari seorang manusia. Bidadari ini memang makhluk dalam syurga sahaja. Allah Ta'ala cipta dalam syurga, khusus untuk penghuni syurga. Bidadari syurga tidak akan mengandung sebagaimana mengandungnya seorang wanita di dunia. Ini kerana apabila seorang wanita mengandung, maka akan berlaku beberapa kesan sampingan ke atas dirinya, seperti pandangan menjadi kabur, sakit kepala, muntah-muntah, pendarahan, lelehan pada faraj, buku lali bengkak, gusi berdarah, bentuk tubuh berubah dan sebagainya. Ni di antara kesan dia lah. Maknanya tak berlaku di dalam syurga. Tu belum masuk alahan lagi. Tak boleh bau makanan, tak boleh. Maknanya walaupun benda ini Allah Ta'ala jadikan kesusahan, wahnan ala wahnin, kesusahan demi kesusahan, semuanya itu sebagai ujian, sebagai sebab Allah Ta'ala nak ampunkan dosa. Disebut dalam riwayat bagaimana kesakitan orang perempuan melahirkan itu menghapuskan dosa-dosa mereka. Tapi nak cerita di sini, nak cerita bagaimana sempurnanya makhluk yang Allah Ta'ala sediakan, iaitu di kalangan bidadari kepada penghuni syurga. Mereka adalah bidadari syurga yang disebut oleh Allah pada ayat 22 dan 23. Wahurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan mereka bidadari-bidadari yang cantik parasnya, laksana mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Mutiara yang tersimpan di dalam bekas kaca tu. Maka itulah perumpamaan yang disebut oleh Allah. Berkata Al-Akhfash, admarahunna Allahu wa lam yadhkurhunna qabla dhalik. Allah Ta'ala sembunyikan mereka dan tidak pernah menyebut tentang mereka sebelum ini. Sebab itu disediakan, Allah Ta'ala cipta mereka ni untuk diletakkan dalam syurga dan khusus untuk melayani penghuni-penghuni syurga. Sebahagian ulama pula menafsirkan mereka ialah isteri mereka di dunia dahulu. Tadi pendapat pertama kata bidadari khusus, bukan dia berasal daripada manusia, memang makhluk. Bidadari ni Allah Ta'ala cipta khusus mereka hidup dalam syurga sahaja. Pendapat kedua kata mereka ialah isteri mereka di dunia dahulu yang dicipta kembali dengan ciptaan istimewa di dalam syurga. Isteri mereka juga yang solehah atas dunia dulu, maka mereka akan dipasangkan semula di dalam syurga dengan kejadian yang jauh lebih indah lagi. Mereka kembali menjadi muda dan dara serta bertambah-tambah kecantikannya. Atas dunia comel dah, akhirat lagi comel. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ansha'nahunna insya'a, qala
inna minal munsya'atil la'i kunna fid dunya ajaiza umsyan rumsa, rawahu Tirmidzi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka dicipta kembali dengan ciptaan yang sangat istimewa. Sedangkan mereka di dunia dahulu adalah isteri-isteri yang telah tua, mata yang kabur serta meleleh airnya dan bertahik matanya. Atas dunia. Tak. Bila dah berumur, macam-macam lah. Tapi kat belakang tu lawa-lawa lagi, insya-Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka Allah Taala jadikan dalam keadaan yang muda. Sebab itu dalam pengajaran tu disebut orang beriman akan bertemu dengan Allah di syurga nanti dalam keadaan muda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnul Munzir. Anil Hasani qala atat ajuzun faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilanil jannah. Faqala ya umma fulan innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Fawallat tabki qala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a. Daripada Hasan radhiyallahu anhu katanya, telah datang seorang perempuan tua lalu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah supaya memasukkan aku ke dalam syurga. Makcik ni jumpa Nabi, wahai Rasulullah, tolong doakan saya masuk syurga juga. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, wahai ibu fulan, sesungguhnya orang tua tidak akan masuk syurga. Nabi kata, Nabi bergurau. Tapi bergurau Nabi, gurau yang betul. Gurau betul. Maka berpalinglah perempuan tua itu sambil menangis bila dengar orang tua tak masuk syurga. Sedihlah dia. Sebab dia tua. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat agar mengkhabarkan kepadanya bahawa dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua, kerana Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Dalam riwayat yang lain, bila dia berpaling, Nabi sendiri sebut. Sambil tersenyum, sehingga disebut dalam riwayat nampak putih gigi Nabi. Nabi kata, makcik, memanglah orang tua tak masuk, sebab makcik masuk syurga nanti bertukar menjadi muda. Dan pengajaran yang kedua, anugerah kemuliaan dari Allah ke atas isteri-isteri yang solehah di dunia. Jadi sebab itu bagi muslimin, kita bukan nak masuk syurga seorang-seorang kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tak. Kalau kita betul sayang kepada pasangan kita, kepada isteri kita, bukan setakat kita bagi makan pakai dia saja, tapi biar dia ada agama. Sebab itu dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman disebut, kadang-kadang ada suami yang dia ni dalam hak diri dia ni dia tak boleh bertolak ansur, tapi dengan hak Allah isteri dia tak buat, abaikan hak Allah, dia tak kisah. Kalau masak tak sedap sikit je, lambat sikit masak, marah selalu. Tapi kalau isteri itu tak tutup aurat, ni hak Allah ni. Isteri itu tak sembahyang, isteri itu tak faham agama, dia tak kisah. Nantok mu lah. Tak, mu faham agama ke mu tak sembahyang ke, yang penting makan pakai aku sediakan. Yang ini suami yang tak betul. Sebaliknya, dalam kitab ni sebut, kalau hak kita ni, kita kena bertolak ansur lah dengan isteri. Kadang-kadang masak lambat sikit, dia ada urusan banyak juga, tak? Ataupun macam-macam lah. Maka bila hak kita ni, kita kena bertolak ansur. Bertolak ansur. Tapi dengan hak Allah, kita kena jaga. Sebagaimana Nabi SAW
Nabi kata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik kepada pasangan dia, dan aku orang yang paling baik kepada pasanganku. Tapi Nabi ni, bila hak dia pernah Nabi buat balik makanan daripada salah seorang isterinya, Zainab kalau tak silap, Zainab binti Jahshin, bawa balik rumah Aisyah. Bila Aisyah tengok, Aisyah tahu dah ni kuih hak Zainab buat ni, madu dia hak memang dia cemburu. Lalu dia ambil, dia saja buat lepas, dia lepaskan pinggan tu, lingkup habis kuih. Lalu sambil tersenyum, Nabi kutip di hadapan sahabat. Nabi kata, mak kamu ni sedang merajuk, sedang cemburu. Itu hak Nabi. Tapi pernah satu ketika lain, bila Nabi balik ke rumah, Nabi tengok ada di langsir ni, ada waktu itu Nabi tak ada rumah, ada orang datang jual. Datang jual kain apa ni. Maka Sayyidatina Aisyah belilah. Ada gambar binatang. Bila Nabi balik, berubah muka Nabi, Nabi terus ambil cabut. Lalu Nabi pun sebutlah beberapa perkara, la'anallahul musawwirin. Allah Taala melaknat orang yang membentuk benda-benda yang bernyawa ni. Sebab apa? Bila berkait dengan hak Allah, tidak ada kompromi. Itu kaedah yang dia ajar. Sebab apa? Sebab kita sayang ke dia, supaya dia tak buat benda yang haram, biar kita sama-sama masuk syurga. Kalau kita tak mampu nak ajar dia, usaha supaya dia datang belajar agama, belajar sekali dengan kita ke, ataupun kuliah-kuliah muslimatnya, kuliah-kuliah agama, kita hantar dia tak pandai motor, tak pandai kereta, kita bawa dia, supaya biar dia reti, dia amal, dan dia juga nak masuk syurga. Sebab tak ada lah paling besar sekali pengorbanan isteri ni bagi suami-suami. Kita kena ingat, dia sanggup melahirkan zuriat untuk kita, penerus zuriat kita ni. Isteri ni antara pengorbanan yang besar, selain daripada banyak lagi pengorbanan yang lain. Yang ketiga, ashabul yamin dikurniakan isteri yang cantik dan muda, dicipta khas untuk melayan mereka dengan layanan yang sempurna. Dan ada ulama mengatakan bahawa bidadari ini adalah bidadari yang disediakan oleh Allah ni dalam syurga. Adapun isteri dia akan menjadi ketua bidadari. Ketua bidadari. Maknanya kalau bidadari dalam syurga comel dah, ketua bidadari ni takkan koman daripada bidadari biasa. Tak, dia lagilah. Itu di antara kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala.